bulan fitrah memberi. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh ke? Saya ceramah terlintas sebab saya kemarin hari Jumaat, hari Khamis, saya kebetulan rancangan wanita hari ini tajuk dia memberi. Jadi saya pun ambil idea senang. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, cerita memberi ini adalah merupakan sifat Allah. Sifat Allah. Dan memberi merupakan sifat Rasulullah. Memberi sifat Ramadan. Dan memberi ialah sifat anda semua. Tadi saya mulakan ayat Alhamdulillah, 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab syukur dan memberi dia satu komponen. Syukur, memberi satu komponen. Malah dalam suasana kita pandemik ni, kalau kita tengok sifat perangai salafus salih, tuan-tuan tahu tak siapa salafus salih? Tahu ke tak tahu? Tahu kan? Saya sebut salafus salih ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah di kurun aku, kemudian yang berikutnya, dan kemudian berikutnya. Jadi kalau abad 10 tahun, kalau kurun 100 tahun. Jadi kurun yang terbaik zamanku, Nabi kata thumma alladhina yalunahum, kemudian selepasnya. Jadi 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, namanya dipanggil kurun yang terbaik, dan itulah dipanggil salafus salih. Apa tu 100 tahun yang pertama lah zaman Nabi dan zaman sahabat. Kemudian 100 tahun berikutnya, sesiapa yang tak sempat jumpa Nabi, dia hanya jumpa sahabat-sahabat yang jumpa Nabi. Dia tak jumpa Nabi, jumpa sahabat. Nama dia tabi'in. Ada seorang tabi'in, dia cinta Nabi, dia sayang Nabi sangat. Dia jumpa Abu Hurairah, Nabi tak jumpa. Bila Abu Hurairah meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, sebab hadis niat tu banyak riwayat. Yang paling terkenal riwayat Sayyidina Umar, tapi Abu Hurairah pun riwayat juga. Dia dengar ayat aku tengok Nabi, dia bila Abu Hurairah baca ayat innamal a'malu binniyat, pingsan sebab asyik rindu kat Nabi, tak boleh tengok Nabi. Bagi dia, mata yang dia tengok, mata Abu Hurairah tu yang pernah tengok Nabi, dia tengok mata tengok Nabi tu punya rindu sampai pingsan. Itu generasi kedua, tabi'in. Yang ketiga tu ialah orang tak sempat jumpa Rasulullah, dia tak jumpa sahabat, dia jumpa orang yang jumpa sahabat, namanya tabi'in. Itu dipanggil salafus salih. Jadi zaman tu Nabi kata zaman orang paling baik dipanggil salafus salih. Kita belakang dah berapa ribu tabi'in, tak berapa ribu lah, tabi'in nak jumpa Nabi. Tapi ada ulama sebut, dia kata kurun yang paling baik 300 tahun, sebab dia salafus salih. Dia kata apa tu? Itu salafus salih zamani. Salafus salih sebab Nabi sebut zaman 300 tahun. Yang kita ni, kita masih ada potensi untuk jadi macam 300 tahun. Dia panggil salafus salih manhaji. Manhaji ni, kita dah berpisah dengan Nabi, berpisah dengan tahun tu, zaman yang bahagia berkat tu. Cuma siapa ikut sunnah, ikut macam Nabi, ikut macam sahabat, walaupun tak jumpa Nabi, walaupun tak jumpa tabi'in, tak jumpa tabi'in, kita ikut manhaj Nabi, sunnah Nabi,
kita juga boleh termasuk kurun yang baik kalau betul-betul ikut sunnah Nabi. Maknanya orang mukmin yang beriman yang betul-betul lah. Jadi apa kata salafus salih? Kalau mereka ditimpa musibah, mereka sebut alhamdulillah sekali. Yang kedua alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga alhamdulillah 3 kali. Kemudian bila ditanya kenapa disebut 3 kali alhamdulillah, bila kena bala 3 kali sebut alhamdulillah, lepas tu baru sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ditanya kenapa buat begitu, dia kata idza aradallahu bi'abdin khairan yusib minhu. Kalau Allah sayang pada seseorang itu, Allah uji dia. Jadi kita semua tahu siapa kena uji, yang pertama Allah nak buang dosa. Siapa kena uji, Allah nak tambah pahala. Siapa kena susah, Allah nak naik maqam. 3. Bila susah dapat 3 benda. Sebab tu dia sebut alhamdulillah. Yang pertama dosa jatuh. Alhamdulillah sebab Nabi kata pahala bertambah. Alhamdulillah maqam naik. Lepas tu barulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita dengan pandemik pun kena sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tutup masjid. Macam mana? Tutup masjid bagus. Sebab anda tahu orang yang melazim, contohnya anda melazim, anda biasa semayang duha. Lepas tu terlupa semayang duha. Sebab anda dah biasa, anda boleh qadha semayang duha tu. Anda biasa semayang Jumaat dengan imam, tak tinggal. Hari itu nak turun rumah, sakit perut, buang air, sampai-sampai imam assalamualaikum. Anda dapat pahala sama seperti sembahyang bersama dengan orang, walaupun tak dapat, sebab anda biasa buat baik. Jadi kalau biasa mari masjid, pandemik tutup, alhamdulillah. Itu hebatnya, tak buat tapi pahala dapat. Kelebihan. Oh tuan-tuan lah. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi bila cerita memberi ni, dia merupakan sifat orang-orang mukmin. Sebab apa tuan-tuan? Minta maaf saya sebut dia. Alhamdulillah, kita konsep syukur ni, kita bersyukur banyak. Kenapa disuruh bersyukur? Sebab apa kita suruh bersyukur? Bersyukur sebenarnya bukan nak ingat nikmat sahaja. Bersyukur yang paling besar ni bukan nak ingat nikmat. Yang paling besar syukur nak ingat pemberi nikmat. Itu syukur. Nak ingat pemberi nikmat, bahawa kita ni rupa-rupanya hidup dengan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminjam. Dunia ni pinjaman. Jadi kalau dunia pinjaman, kena banyak-banyak buat pinjam bank. Sebab dunia pinjaman. Okey tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Apa nama tu? Kita banyak ingat nikmat, tapi kita lupa pemberi nikmat. Jadi memberi dalam Islam ni, kalau tengok ayat-ayat Quran memberi, Allah Ta'ala sebut wa atu mimma lillah. Allah kata tolong bagi pada mereka harta-harta Allah. Allah ini dalam surah An-Nur, Allah kata tolong bagi, Allah sebut jelas, tolong bagi pada orang harta Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami beri pada kamu, tolong belanja. Sebab apa nama itu, yang kita dapat sebenarnya memberi, kita kena bagi pada orang. Malah ulama sebut Allah memberi pada kita, Allah bagi kepada kita supaya kita bagi pada orang. Tujuan kita bagi sebab Allah memberi, lepas Allah bagi, anda kena bagi. Dan kita dalam Islam pun solat memberi, tolong beri masa. Supaya anda bagi masa, tolong beri hati, supaya anda ada fokus semayang kita khusyuk, memberi. Semayang bagi derma, masjid cantik, kapet cantik, Masya Allah, memberi.
Ada orang berkira sangat dengan masa, dengan Allah Ta'ala, memberi langsung tak bagi pada Allah. Kadang-kadang waktu sembahyangnya habis dia bagi untuk dunia dulu, di ujung waktu baru dia bagi untuk Allah, baru ada sembahyang zuhur, sembahyang dan sebagainya. Anda berpuasa, beri rasa ihsan pada orang fakir miskin, orang susah, memberi. Kita berzakat, lagi memberi. Kita buat haji, memberi. Haji boleh pergi tak? Wallahu alam. Katanya banyak cerita lah. Apa lagi? Kurban, memberi. Kurban tuan-tuan, memberi. Akikah tu akikah anak kita dapat anak, lepas tu kalau perempuan seekor kambing, laki-laki 2 ekor. Kita ajak anak kita kecil-kecil tu sudah belajar memberi, sebab kerana dia lah kita panggil orang buat kenduri, kambing sembelih, sebab dia budak kecil tu belajar PR dengan orang biar pandai memberi. Dan bila cerita memberi tuan-tuan, nama-nama Allah semuanya memberi. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman tu Allah bagi, Ar-Rahim tu punyalah sifat memberi. Kata ulama tafsir, ayat simple tuan-tuan biasa dengar, Ar-Rahman Allah memberi. Ar-Rahim tu sampai mereka Allah marah kalau tak minta. Itu orang memberi. Kita kalau minta kali pertama, kita tanya siapa dia ni. Kalau minta kali 2, dia lagi minta. Kalau kali ketiga, kita mula angkat hidung. Kali keempat, cekak pinggang. Kamu ingat aku cetak duit ke? Tuan-tuan, tapi orang minta 3-4 kali, kita tak nak bagi tahu. Sebab apa? Kita tak kenal dia, kita ingat dia tipu dan sebagainya. Tapi kalau anak kita minta daripada kecil, anda bagi. Isteri minta, anda bagi. Isteri kedua minta, lagi bagi. Isteri ketiga, lagi baju. Isteri keempat, saya ceritalah. Kenapa anda bagi? Kita bagi sampai anak kita tua, dia minta, kita bagi. Sebab kita sayang pada dia, sebab itu kita bagi. Allah memberi dengan sayang. Sebab tu sebelum Allah nak cerita apa-apa dalam Quran, Allah mulakan dengan sayang dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah penyayang. Jadi sebab itulah memberi ni, kalau anda beri dengan sayang, berbeza dengan bagi dengan terpaksa. Jadi sifat Allah memberi, sifat Allah semua memberi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq yang bagi rezeki. Tapi yang satu nama ni namanya Al-Wahhab. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Ada siapa nama Wahhab sini? Orang nama Wahhab memang memberilah. Kalau tak suka bagi juga, kena tukar nama lain dah. Saya kenal kawan saya seorang nama Abbas. Siapa nama Abbas ini? Tak ada. Ibnu Abbas. Saya kenal 2 orang nama Abbas. Muka Abbas ni memang muka masam. Orang nama Abbas biasalah muka masam. Sebab Abbas dalam bahasa Arab kan Nabi sedang ceramah. Nabi sedang ceramah pada pembesar Quraisy. Kemudian pembesar Quraisy ni kalau seorang masuk Islam, untunglah. Tiba-tiba datang orang buta sahabat yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, pegang jubah Nabi nak tanya soalan. Dia tak tahu Nabi sedang berceramah, dia nak tanya soalan. Nabi tengok muka Abdullah dengan muka masam sikit. Sebab masam tu turun ayat, tahu semua kan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Awak masam muka dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tuan-tuan, pertama yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum tak nampak Nabi. Nabi masam, dia tak nampak, dia tak terasa hati pun. Tapi Allah tegur Nabi, abasa wa tawalla. Jadi betul masam. Jadi orang nama Abbas biasa mukanya masam tapi hatinya bersih. Saya jumpa 2-3 orang memang macam tu.
Dan Nabi pun sejak pada tu dia jumpa, bila dalam majlis datang Abdullah ibn Maktum, Nabi akan buka ridak serban Nabi, dia hampa, dia kata, mai orang ni lah kerana dia turun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad. Okey, so tuan-tuan sekalian, so nak ceritanya kepada kita bahawa Al-Wahhab nama Allah yang Maha Memberi. Tengok sikit, bila sebut memberi ni, Allah memberi, yang pertama sifat memberi Allah, Allah memberi tanpa diminta. Kita hari ni dapat segar, boleh bangun, boleh berjalan, mari masjid, Allah bagi tanpa kita minta. Sebab itu tuan-tuan minta maaf, kita tak boleh sombong, kita tak boleh ego. Kenapa tak boleh ego? Sebab yang kita dapat semuanya dari Allah. Bila sebut Al-Wahhab ni, bila sebut memberi ni, ada 5 perkataan yang tuan-tuan biasa dengar, ustaz-ustaz akan sebut ni. Dia bunyi dia minallah. Kalau ingat yang ni, anda akan jadi baik. Pertama, minallah. Yang kedua, lillah. Yang ketiga, ma'allah. Yang keempat, ilallah. Al-Wahhab, apa dia minallah? Semua yang kita punya minallah, daripada Allah. Jadi ingat, kereta, kenderaan, harta, umur, masa, anak, isteri, suami, dari Allah. Jadi suami kita ni milik Allah, cinta milik Allah, anak kita dari Allah. Jadi kita apa ada? Kita tak ada apa. Sebab itulah, siapa yang banyak-banyak menyebut perkataan la haula wala quwwata illa billah, dia mengisytiharkan hamba, saya tak punya apa-apa. Sebab tu kita tak boleh riak, kita tak boleh sombong. Contohnya, kita boleh mari masjid tiap-tiap hari, jangan sombong. Dari Allah, dari Allah, dari Allah. Malah anda menangis, doa sampai nangis, tak boleh sombong nangis, tak boleh rasa hebat aku, tak boleh. Sebab minallah, yang mari rasa remak hati tu dari Allah. Tuan-tuan, ada seorang namanya Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ni dia kaya, dia alim, dia zuhud. Tahu zuhud apa dia? Zuhud ni doa dia pernah sebut, dia kata Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbi. Jadikan dunia aku di tangan, jangan bagi dunia masuk dalam hati. Sampai gitu doa dia. Dan Ibrahim Adham ni, satu kali dia tu masjid tu dia bina. Boleh? Okey, tahu. I'm serious. Apa nama itu? Masjid tu dia punya. Satu malam bulan Ramadan ke apa kot, dia sembahyang tahajud, dia jadi imam, masjid tu dia punya. Contoh tempat imam sana. Dia pergi, dia sembahyang tempat, sebab masjid dia punya. Dia mengajar, dia imam, dia guru, dia duduk sembahyang tahajud. Lepas sembahyang tahajud, sakit perut. Bila sakit perut, tertidur, memulah, tidur meniarap sebab memulah perut, meniarap, tertidur. Lepas tu dekat subuh, Tok Siak mari. Tok Siak datang. Tok Siak tengok ada orang tidur tempat imam, dia tak tahu siapa dia, sebab tidur apa dia panggil? Meniarap. Dia maki, al-wailu laka. Kalau kita kurang asam punya orang tidur tempat imam, dia tarik kaki Syekh Alim tu, dia tarik sampai kat pintu luar, nak tidur tengok sini. Jadi masa tu dia kena tarik, bayang kaki tarik tu. Tok Guru, orang alim, masjid dia punya, bila kena tarik tu, dia dalam ceramah dia sebut, saat yang paling aku seronok hidup ketika orang tarik aku buat kat luar tu, sebab dia tak kenal siapa aku dan dia buat macam tu. Apa yang seronoknya? Yang seronoknya aku belajar di hari akhirat, kalau Allah tak layan aku baik-baik, Allah buat tak kenal aku diheret masuk neraka. Jadi
aku jadi baik, dia baik dah. Aku jadi baik, jadi insaf sebab kena halau macam tu. Allah, kenapa? Kalau kita kena tarik, kena marah, anda tahulah. Allah, macam Abu Darda dia pernah semayang bulan Ramadan, satu malam dia semayang, dia baca 1/3 Quran. 1/3 Quran satu malam. Sini berapa juz malam? Sini berapa juz satu malam Ramadan? Tak ada juz. Tak ada juz. Dia baca 1/3 Quran. Lepas dia baca tu, orang kerumun mari beritahu, matta'tana biqira'atik. Allah, kami seronok, kamu buat kami rasa seronok dengan Quran malam hari ini. Berkerumun baca 1/3 Quran. Kita kalau macam tu, imam baca 1/3 Quran, kita berkerumun kat nazir, tukarlah imam ni. Teruk belum dia cerita kita. Tak gurau, kita belum sampai peringkat macam tu. Jadi balik cerita balik. Apa ceritanya? Lupa dah kat mana cerita tadi. Apa? Dia kena tarik tu. Dia kena tarik. Kenapa? Dia tidak punya apa-apa. Jadi apa ceritanya? Bila cerita memberi, ingat 4 benda. Minallah, dari Allah. Saya ingat satu lagi. Sorry, ni tak tajuk tapi sesuai. Ibrahim AS juga. Contoh, satu malam dia sembahyang tahajud. Ni cerita memberi juga. Dia sembahyang tahajud. Sedang sembahyang tahajud, dia dengar ada orang berjalan atas atap rumah dia. Berjalan pagi subuh pukul tahajud. Biasanya kalau orang berjalan atas atap pagi-pagi bukan nak baiki rumah kan, mesti nak merompak berjalan atas atap. Dia dengar, berhenti sembahyang, sudah sembahyang dia berhenti, dia tunggu. Sebab dia tu berjalan, penyamun tu berhenti. Rupanya dia berhenti, dia buka atap. Dia buka atap, dia tunggu. Buka. Dan bila dia buka atap tu, bila buka dia tengok penyamun tengok dia. Dia tengok, dia senyum. Penyamun dah ada penyamun lain masuk. Dia pula sebut, main kalau kita main pegang. Bila buka semua, dia pula pergi ambil tangga. Turun. Dia pula turun tarik. 2 penyamun turun. Dia tanya penyamun tu. Dia tanya, awak siapa? Penyamun jawab, saya penyamun. Penyamun tanya dia, awak siapa? Saya tuan rumah. Tuan rumah terkejut. Tuan rumah yang senyum, tuan rumah yang tolong sambut, buka, turun supaya mudah. Dia pun heran, kalau tuan rumah kenapa buat begini kat aku? Kenapa kamu bagi laluan? Dia kata apa? Kalau malam ni Allah takdirkan, takdir Allah kata kamu mencuri rumah aku nak mencepatkan takdir itu. Yang kedua, dia kata sebab dia orang kaya, dia kata kalau awak nak, satu lagi, kalau awak nak curi rumah saya, curi ya. Harta saya banyak, tak apa. Kenapa tak apa? Sebab yang kat luar ni semuanya yang murah-murah, yang mahal-mahal aku dah simpan. Mencuri tadi, awak simpan kat mana? Yang mahal-mahal semua aku simpan di sini, simpan di hati. Yang ni kamu tak boleh curi. Apa dia? Ikhlas aku punya, kamu tak boleh curi. Ilmu aku, kamu tak boleh curi. Aku punya yakin dengan Allah, kamu tak boleh curi. Aku punya redha, kamu tak boleh curi. Nak curi, curilah. Sebab barang ni semua Allah semangat tuan-tuan. Nak curilah. Sebab yang ni murah, yang mahal ni awak tak boleh curi. Penyamun tadi panjat turun, asalnya nak menyamun, dengar cerita macam tu, alih-alih sembahyang tahajud berdua dengan imam. Kita pun kalau penyamun masuk rumah, silakan nak curi apa tak apa, yang mahal-mahal semua aku simpan di hati. Saya punya kakak ipar saya, penyamun masuk rumah dia. Penyamun masuk, dia tak larat, cuma dia ceramah. Dia kata apa? Carilah duit halal, jangan mencuri, berdosa, masuk neraka, pelempang sebiji kena.
Lepas tu dengan suami dia kena ikat sekali. Aku bagi tazkirah, penyamun tak peduli. Tak apa. Jadi nak cerita apa? Al-Wahhab, Allah Maha Memberi. Jadi tuan-tuan, masa kita jadi bila anda ingat Allah, ingat minallah, segala sesuatu dari Allah. Yang kedua, lillah, segala sesuatu yang dapat tu untuk Allah balik. Yang ketiga, ma'allah, bersama Allah. Sebab bila kita rasa kita bersama Allah, Allah perhati, Allah tengok, sembahyang kita akan buat betul sebab Allah tengok. Itu integriti tu. Orang tak berani menyamun, orang tak berani menipu, sebab ma'allah, bersama dengan Allah. Tuan-tuan pernah tak? Ini cerita budak-budak lah. Pernah tak semayang isyak 4 rakaat anda buat 2? Pernah tak? Sekali-sekali. Pernah tak? Semayang 4 potong buat 2 je, malas. Contohnya semayang isyak malam tu letih sangat, pukul berapa lah, pukul 1 balik mana-mana, Allahu Akbar sampai tahiyat awal, at-tahiyyatul mubarak, dalam hati sebut, malam ni letih sangat, buat 2 je lah, Assalamualaikum. Berani ke tak berani? Itu ma'allah. Anda pun bangun balik lah, mana boleh. Yang ada itu lintasan, sampai rakaat keempat nak kentut, badan bergegar, tahan kentut, rokok terkepit-kepit. Sami Allah. Bila turun sujud, keluar sikit. Bila anda sebut sikit aja, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda tak berani, kenapa? Sebab Allah ada. Itu integriti. Kalau kait dengan Ramadan, tuan-tuan, minta maaf ya, sembahyang untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Ibadat zakat bukan untuk Allah, untuk kita. Haji bukan untuk Allah, untuk kita. Qiyamul lail bukan untuk Allah, untuk kita. Jihad untuk kita, bukan untuk Allah. Ibadat semua untuk kita, bukan untuk Allah. Illa saum, kecuali puasa. Allah sebut puasa, as-siyamu li, puasa untuk aku. Allah nak buat apa puasa? Allah nak buat apa puasa? Nak cerita agungnya puasa. Antara agung puasa kat mana? Agungnya puasa ialah puasa tidak terkena penyakit riak. Asyamu li, yang ni untuk aku, sebab puasa dia tak riak. Satu, tak riak. Yang kedua, puasa ni ibadat yang tak boleh kena riak. Dan yang kedua, ibadat yang tak boleh ukur. Puasa tak boleh ukur, tuan-tuan, tak boleh ukur. Kalau semayang, orang boleh ukur. Uish, hebat, rakaat pertama surah Yasin, makmum pilih kepala, Yasin dia baca je. Ada masjid, betul, dia baca nama masjid tu Masjid Perangin. Masjid Perangin dekat Penang. Dia baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun, Allahu Akbar. Makmum gini kepala, senyum. Kawan saya duduk dekat Sunway, pergi Penang nak pergi semayang, paling laju 20 minit habis 20 rakaat. Balik dahi hitam terus, kepala belaga ke. Tak apalah, saya nak cerita apa. Jadi puasa ni, sehingga yang kedua, bukan dia tak boleh ukur, dia tak boleh kena, dan tak boleh ukur, sehingga Allah kata ana ajzi bih, aku yang bagi. Malaikat tak boleh tulis. Besar sangat puasa. Sebab apa? Sebab special puasa ni, dia bagi kita, dia train kita nak jadi orang yang ikhlas. Sebab tu saya nampak tuan-tuan macam ikhlas je nampak. Cuba tuan-tuan buat muka ikhlas, nak tengok muka ikhlas. Cuba buat. Nampak ada seorang dua tak ikhlas, nampak. Gurau-gurau je. Bila suruh buat muka ikhlas, semua akan senyum. Kelakar ke apa tak tahu lah. Tapi ingat, dia ikhlas bukan di muka, ikhlas di hati. Okey, tak apa, balik. Jadi sifat memberi,
Satu, minallah, dari Allah, untuk Allah, ma'allah, last sekali, ilallah. Segala yang kita buat ni kita bagi balik kepada Allah, ilallah. Jadi tuan-tuan kan, jadi Allah memberi tanpa dia minta. Yang pertama. Yang kedua, Allah memberi tanpa minta balas. Itu sifat Allah, memberi tanpa minta balas. Kita kalau bagi, kenapa dia tak balas-balas? Kita tanya kan, aku bagi bulan-buk dia tak balas. Sebab kita sifat manusia kan. Jadi Allah memberi tanpa minta balas. Jadi tuan-tuan, minta maaf, bila cerita memberi dan balas ni, ada orang sebut memberi ni payah, memberi payah, nak bagi payah. Saya nak beritahu apa? Memberi ni payah, anda kena latih memberi. Wallah, kena latih beri. Kita mari semayang ni, kita melatih berpisah harta, berpisah dengan rumah tangga, berpisah tempat tidur. Sebab tu orang paling hebat, orang boleh berpisah daripada wa qalilun minal layli yahja'un. Orang boleh tinggal tempat tidur. Oh, tu orang hebat. Sembahyang tahajud itu orang hebat, berpisah dengan harta dan sebagainya. Jadi pertama, kita akan sebut malah memberi. Yang kedua, bila kita memberi, orang akan sebut saya sudah lelah memberi, lelah aku bagi. Kenapa? Aku bagi, dia buat dek je. Aku bagi, dia tak balas. Ingat ya, bila kita memberi, kita kena ikhlas. Tapi yang kedua, bila anda memberi, yang balas bukan orang tu. Anda memberi ni betul-betul berhubung dengan Allah. Kita sedang dengan Allah Ta'ala. Bila anda bagi je, yang balas bukan orang tu, Allah yang balas. Jadi hari ini nak sebut give. Love is give. Cinta ialah memberi, not get. Bukan sebab tu give, forgive. Orang banyak memberi, biasa pemaaf. Get, asyik nak je, tunggu je. Get, forget. You aja asyik tunggu orang bagi je, kamu cepat lupa orang. Jadi siapa nak kaya, nak senang, wallah, berilah. Tanyalah siapa yang korporat yang baik-baik tu, modal untuk tambah duit, tambah harta, tambah apa, anda kena memberi. Nak selesai masalah rumah tangga, memberi. Ada satu cerita, cerita habis. Cerita salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Ceritanya panjang, tak ada cerita, lain kali cerita. Tahun depan, puasa tahun depan cerita. Salawat. Tak apalah, cerita jugalah. Cerita seorang laki-laki, hidup dia dengan selawat. Dia buat apa-apa, selawat. Dia buat apa-apa, selawat. Dan jiran dia tu laki-laki Yahudi. Satu cerita lain lagi, bukan, ada seorang Yahudi, dia pernah duduk di sebelah rumah Imam Ahmad. Yahudi juga ni. Harga pasaran rumah masa tu, katakanlah 100,000 dinar. Rumah harga. Yahudi jual rumah dia 200,000. Orang tanya, kenapa jual 200,000? Sebab Yahudi sebut, sebelah rumah aku orang alim namanya Imam Ahmad. Sebab tu harga rumah naik, sebab sebelah dengan orang alim. Itulah. Jadi ustaz-ustaz, rumah sebelah rumah dia tu naik harga. Tak. Jadi orang ni bukan, orang ni dia selawat. Dia buat apa-apa selawat. Dan Yahudi tu kata, aku fed up kamu, sikit-sikit selawat. Kalau nak buat apa-apa, aku nak selawat. Nak buat apa-apa, aku selawat dulu. Sehinggalah ada satu cincin emas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun nak selawat juga. Cincin emas tu
Yahudi tu cincin emas tu milik Yahudi. Kemudian saya lupa dah Syekh, cerita sedap lupa tengah jalan. Milik Yahudi. Kemudiannya Yahudi tu dia nak pergi musafir. Dia bagi kepada kepada orang selawat tu, tolong simpan. Jadi sebelum nak simpan, sebelum nak terima, dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Aku terima. Lepas tu nak simpan, dia simpan sebut Allahumma salli ala Muhammad. Dia simpan. Tahu dia simpan duit tu. Kemudian Yahudi tu dia bagi pinjam, tolong ustaz tolong simpan. Dia pergi curi cincin dia tu. Dia curi cincin, dia pergi sungai, dia balik dalam sungai. Nak perkena ni, orang yang biasa selawat, dia balik dalam sungai. Jadi dia balik daripada musafir, dia jumpa orang baik tu lah. Saya punya saya mau balik, saya punya cincin. Dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat. Dia kata kali ni kenalah kamu selawat. Tapi dia kata sebelum saya ambil saya punya cincin saya, tempat simpanan saya nak belanja awak makan dulu sebab awak balik jauh. Anda tahu isteri dia pergi kedai, belikan, masak dan potong bahagian kepala tu bagi pada Yahudi tu. Yahudi tu dia dah buang dia punya cincin. Dia dah sebut, mana cincin aku ni, aku nak tengok cincin aku. Sabar, makan dulu. Tapi selawat. Anda tahu masa dia makan tu, kepala ikan tu dia buka je, dalam kepala ikan tu cincin yang dia baling kat sungai tu ada dalam perut ikan tu. Dia terkejut. Dia nak perkenalkan orang tu sebab orang tu selawat. Dia tanya, ikan beli mana? Ikan beli kat kedai. Kamu tahu tak, isteri aku pergi beli. Dia pun tunjuk, ini cincin. Kemudian dia kata, pergi tengok cincin kamu yang simpan. Dia pergi tengok, tempat simpanan dia, cincin tak ada. Dia pun, Yahudi tu pun terkejut besar. Akhir sekali dia mengaku, betul lah, selawat kat Nabi kamu tu, aku sengaja pergi curi cincin tu, baling kat sungai supaya nak perkena kamu. Dia pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lagi sekali. Jangan kamu tipu orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Masuk Islam tentu juga Yahudi itu. Jadi tuan-tuan, wallah, selawat kat Nabi bukan sebarangan. Okey, jadi dia memberi. Saya ada satu peristiwa saya sendiri. Saya dah ceritakan pada dia. Saya ada jemaah saya masa tu lebih kurang pergi haji umrah, lebih kurang 25 bilik saya nak di Madinah. Duit dah bayar full. Esok daripada Mekah nak pergi Madinah. Jadi esok pergi Madinah, lebih kurang 25 bilik lah. Tiba-tiba esok nak pergi tu, call daripada Madinah. Dia beritahu saya, tuan, 3 bilik awak tak dapat, minta maaf sebab ada orang VIP mana mari, saya terpaksa bilik awak 3. Jadi saya ada 25 tu, ambil 3, tinggal 22. Jadi saya pun letih lah ni, kita VIP juga. Saya pun turun daripada hotel, pergi ke Masjid Haram, nak pergi sembahyang hajat kat Kaabah, tawaf. Masa tengah jalan tu, laju-laju tu, saya pakai tudung, pakai serban tu, tudung. Orang cuit saya, orang cuit. Saya pusing belakang, tengok orang tua Yaman tua, muka janggut tak terurus, baju pun tak compang-camping lah. Dia buat tangan gini, dia terus hulur tangan. Kalau hulur tangan tu maknanya mana apa? Maknanya nak minta derma lah. Tengok, saya pun bukanlah pemurah sangat, tapi hari tu rasa nak bagi je. Tengok
duit merah. Duit merah tu mahal sikit. Cari duit rial, cari duit hijau, cari tak ada hijau, ada merah lagi. 10 rial. 10 rial. Yalah, dia warna ada coklat sikit. Saya bagi 10 kat dia. Yaman tu dapat 10. Dia tu, ya Allah ya Tuhanku, bagilah. Dia sebut, a'tihi ya Allah, a'tihi, tolong bagi orang ni apa dia minta. Dia doakan dia, bagi apa dia minta. Saya pun bagi lagi 10. Ya Allah lagi pun. Nanti cukuplah tu 20. Okey lah tu. Biasa aku bagi 2 rial je. Tuan-tuan, lepas bagi 20 tu, dia pun lagi ya. Saya baru selangkah, orang Madinah call uish. Dia kata, Alhamdulillah, kamu nak 3 bilik kan? 2 bilik dah dapat dah. Orang tu tolak. Saya nak 3 bilik, dapat 2 bilik. Saya cari balik Yaman tadi. Mana Yaman? Sebab sebagi 10 dapat tambah bilik. Bagi 20 bilik. 1 bilik lagi ni. Cari Yaman tak jumpa. Sampai Madinah memang 1 bilik tak dapat sudah. Kedekut punya khas. Maknanya anda ada masalah je, tolong bagi, tolong bagi, tolong bagi. Percayalah tuan-tuan, yang balas kita ni bukan orang. Kalau anda tolong CA, yang balas bukan A tu mungkin Allah akan bagi hati C, B, C sampai sebagainya. Kawan saya cerita betul, kawan saya proton dia kata proton dia biasa berasap. Potong dia punya tak apa. Dia pernah bawa kereta highway kat Damansara. Dia jalan, dia tengok ada satu kereta berasap. Dia pun berhenti sebelah sini. Dia tanya, apa hal? Orang cakap, air habis. Dia pergi buka belakang, sebab kereta dia pun sama juga. Dia buka bonet, ada satu air. Air tu dia nak pergi Kedah. Air tu untuk kereta dia, tapi tolong je lah. Dia pun pergi bawa seberang jalan. Dia bagi air, bagi tong air. Bila bagi tong air tu, menangis pakcik tu sekeluar mata. Kenapa? Allah, ada lagi orang baik macam ni zaman sekarang, tolong dia. Orang bagi air jalan, kereta baik. Dia pun terus ke Kedah. Sampai kat Kedah, kereta dia berasap pula. Sama berasap. Dia kata ada orang tolong dia. Macam tu juga sebelah sana datang bawa tong tu serupa macam yang dia bagi pada pakcik dekat Damansara tu. Kenapa? Itulah bila anda memberi, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, ingat ya, kita memberi kepada anak kita, keluarga kita, dan tolong banyak memberi kepada agama. Tolong banyak memberi pada agama. Yang hari ini agama kita ada masalah. Orang hanya menanti. Tengok, al-yadul ulia, tangan di atas, khairun min al-yadi sufla. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hari ini Yahudi, Kristian hari ini yang banyak memberi. Musim kerja tak ada, apa tak ada, dia bagi. Dan ramai Melayu murtad sebab memberi. Love, dia bercinta dengan China, utama India, bercinta. Lepas tu dia nak rosakkan akidah sebab memberi. Tuan-tuan tahu cerita, satu cerita lain, memberi juga, memberi kepada binatang. Semua orang tahu cerita ni. Cerita dia, apa nama itu, sahabat Nabi Amr bin al-As. Dia sampai ke Mesir. Dia buat, dia sama tentera dia, habis perang, dia buat satu kemah besar. Kemah tentera dia berehat. Dah tahu cerita ni kan? Tentera dia berehat, kemah. Kemudian dah habis masa, dia pun nak bergerak, buka kemah-kemah semua. Tentera dia buka kemah. Kebanyakan kemah ada burung buat sarang, dan burung dah bertelur dalam sarang. Jadi kemah tu ada sarang burung. Kerana ada sarang burung, dan dalam sarang burung tu ada telur yang tak menetas, Amr bin al-As buat keputusan, tunggu, jangan bergerak lagi, kita batalkan pergerakan kita, tunggu sehingga burung menetas. Burung menetas dulu, telur-telur menetas, baru pindah. Tunggu, yang tu menetas, yang ni pula beranak, yang tu menetas, yang ni pula bertelur. Akhir sekali tak jadi pindah. Dan sampai hari ini tempat tu dikenal sebagai Al-Fustat. Anda pergi Mesir, ada satu kawasan nama Fustat.
Fustat Sarang Burung, kampung Sarang Burung, dia buat satu masjid. Dia tiru betul-betul macam Masjid Al-Haram, macam ada Kaabah. Siapa pernah pergi belajar masjid? Sebab memberi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, marilah kita banyak memberi kepada agama kita, memberi pada agama, beri contoh. Jadi kata Qardawi, dia kata siapa-siapa nak memberi ada banyak syarat. Syarat yang pertamanya, kita kena jadi umat Iqra. Kan ayat pertama turun, Iqra, baca. Jadi kita ni umat membaca. Jadi tuan-tuan, minta maaf, dia kata apa? Kalau berkait dengan nuzul Quran, dia kata apa? Iqra itu maknanya tolong baca sampai peringkat baca Quran sampai betul. Itu falsafah Iqra, baca sampai betul. Yang kedua, Iqra, baca Quran sampai faham. Jadi kalau kita baca Quran tak faham, maknanya anda sudah tidak tunai amanah falsafah Iqra. Iqra tu baca. Kalau sebut Iqra, fi'il amar, perintah, baca. Kalau tak baca. Yang ketiga, baca Iqra, baca sampai anda tunai buat apa yang Quran sebut Iqra tu. Yang keempat, Iqra, baca sampai peringkat baca anda boleh mengajar orang. Yang kelima, baca Iqra sehingga bacaan anda tu menjadi budaya membaca. Quran tu budaya. Cuma minta maaf, anak kita kecil-kecil kan, handphone kita bagi budaya. Budak-budak kecil menangis bagi handphone senyap, menangis bagi handphone senyap, bukan tahu apa pun. Tapi Quran hari ni kita belum, masyarakat kita belum budaya lagi. Budaya. Kalau kita naik kapal terbang pergi luar negara, orang putih dia ada baca novel. Orang Melayu kalau jumpa buku tebal-tebal, buat lapik tidur je. Bukan baca, buat lapik, buat tidur. Iqra lagi satu, baca apa dia? Dia kata baca, tolong jadikan bacaan itu, Al-Quran itu, sehingga jadi macam milik negara. Negara ad-daulah, negara kita dapat manfaat daripada membaca Quran itu. Jadi kata Qardawi, anda tak boleh memberi. Orang putih sebut apa? When you stop reading, you stop leading. When you stop reading, bila anda berhenti membaca, you stop reading. Sebab orang banyak baca, dia memberi. Tengok Islam bukan dia cemerlang, barat mari belajar. Kemudian bila orang Islam berhenti mengkaji, berhenti membaca, berhenti memberi, habis. Orang barat pula naik. Yang barat hari ni, yang cemerlang, dia tak ada agama, dia tak ada akidah, tapi dia ada ilmu. Dia memberi menyebabkan dunia pergi belajar kat dia. Jadi kata Qardawi penutup, dia kata anda nak bagi macam mana membaca, konsep membaca Iqra. Dia kata apa? Kita tak suka baca. Yang kedua, kalau baca pun tak faham. Kalau faham pun baca sikit, baca tak dalam. Jadi sebab itulah kita tidak memberi. Jadi sebab itulah kuliah kena banyak. Kenapa? Bila kita membaca, baru kita tahu nak lead diri kita, barulah kita boleh memberi. Jadi balik nanti, wallahi antara ibadat yang paling special untuk sambut malam qadar ni, ulama kata apa? Kita jangan hanya nak cari tahajud saja. Nak sambut malam qadar, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Imam Ghazali lain. Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, nak cari malam qadar, jangan hanya nak kejar tahajud je, jangan hanya nak kejar redha Allah saja, kena cari redha ibu ayah, redha anak-anak, redha isteri, redha kita punya jiran kita. Jangan sampai kita mencalar. Maknanya, sebab tu ayat di hujung Ramadan, Allahumma innaka afuwun tu, kita kena banyak maaf dan minta maaf. Salah satu cara nak cari malam qadar. Tuan-tuan, minta maaf. Lagi satu, cuba cek dalam Quran. Saya tengok ayat Quran ada 6,200 lebih. 6,200. Yang 6,600 tu sebab dikira ayat berulang pun dikira juga. 6,200 lebih.
160 ayat berkait dengan ibadat khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji. 100 lebih, 2% saja daripada Al-Quran. Tapi 1200 lebih ayat menyentuh tentang manusia, hubungan dengan kawan, jiran, dalam bisnes. 1000 lebih ayat. Jadi kita ingat, pahala berakhlak dengan orang ni ialah pahala yang sangat besar. Jadi Nabi kata, bila sahabat tanya, nak masuk syurga dengan pahala paling banyak? Dengan bermuamalat dengan orang, beri kasih sayang. Ya, ramai masuk syurga sebab akhlak baik, ramai masuk neraka sebab dua: tak jaga lidah dan tak jaga kemaluan. Okey, ke Tanjung Karang beli kobes, sekarang ceramah dah habis. Jadi tuan-tuan, dia hidup ni dia kena tadi Syekh sebut, ustaz cerita buat berkat sikit. Berkat ni tuan-tuan, berkat ni dia tak perlu banyak, dia perlu berkat. Buat apa-apa pun berkat. Jadi berkat dia satu special betul lah berkat ni. Berkat datang pertamanya bila benda tu halal, berkat. Benda tu ikhlas, berkat. Dan lagi satu berkat ni, kalau anda redha, dia akan berkat. Redha berkat. Dan berkat dia tak perlu banyak, dia perlu berkat. Maksudnya kita tak perlu duit banyak. Duit banyak tak perlu. Yang perlu berkat. Tapi kalau duit banyak berkat, best. Anak banyak, kita tak perlu anak ramai, kita perlu anak berkat. Kalau anak ramai tak berkat, susah. Tapi kalau anak ramai berkat, bagus. Isteri macam tu juga, dia tak perlu ramai, seorang je lebih baik daripada banyak. Seorang berkat, ramai tak berkat. Kalau ramai tak berkat, tak jadi. Tapi kalau isteri ramai, berkat semua. Allahu Akbar. Ceramah macam tu juga, dia tak perlu panjang sangat. Panjang tak berkat. Sebab saya ni, saya belajar, betul, saya belajar ilmu jin. 2 malam lepas, seorang perempuan kena jin cakap Siam. Dia cakap Siam, saya cakap Arab. Faham jin tu faham. Faham. Dia cakap Siam. Saya tanya, Masmuk. Dia cakap Siam. Masmuk. Awak nama apa? Dia jawab, nama saya Nurdiana. Nama Melayu. Saya belajar, saya pergi dekat Mekah, saya dekat Kaabah. Ya Allah, biarlah tunjuk ke aku ada orang alim kat sini yang tahu ilmu jin, aku nak belajar. Dapat 2 orang saya belajar. Jadi saya belajar ilmu jin sampai peringkat saya boleh dengar suara hati orang, saya dengar. Tinggi ilmu saya. Dan saya dengar tadi ada orang sebut, dia kata apa? Ustaz, cukuplah tu Ustaz, cukuplah, berhentilah ceramah Ustaz, dah 7.30 Ustaz. Jadi itu saya minta maaf berapa saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Sekian.